Tapi disebabkan nikmat itu, maka kita kena abdikan diri, menambahkan kesyukuran pada Allah Ta'ala dengan banyakkan amal ibadat. Satu. Dua, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, yang telah memberikan kalian makanan untuk elak daripada lapar. Kenapa Allah sebut nikmat makan bagi orang Quraisy? Kerana bangsa Arab pada peringkat awal memang tak tahu nak cari sumber air kat mana. Allah Ta'ala pancarkan air Zam-Zam di bumi Mekah. Akhirnya Mekah mendapat tumbuhan. Disebabkan ada air, maka banyak tumbuh-tumbuhan boleh dijana. Walaupun Mekah tu sendiri datarannya batu. Tuan-tuan pergi Mekah, dia berbeza dengan geografi Madinah. Madinah ni subur kurma tumbuh. Di Mekah tak ada kurma tumbuh. Kalau nak beli kurma, selalunya beli di Madinah. Tuan-tuan pergi umrah esok lusa, kalau dah angkat dah tak ada PKP ni, boleh pergi umrah, beli kurma di Madinah. Kalau beli kurma di Mekah, alamatnya kurma berabuk lah, pasal dah simpan 2-3 bulan. Selalunya kurma di Madinah. Dan itu juga merupakan satu ramalan daripada orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang mana Nabi akhir zaman akan ditabalkan, dia angkat di tempat yang suburnya kurma tumbuh. Sebab tu orang Yahudi banyak berada di Madinah, bukan di Mekah. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat Quraisy ini dengan nikmat yang kedua, iaitu nikmat boleh menjana pendapatan sendiri dengan nikmat makan, harta lah. Mereka ni trader, mereka ambil harta orang Yaman, transit di Mekah, pergi ke Syam. Ambil harta orang Syam, transit di Mekah, bawa pergi Yaman. Orang Yaman tak ada kerja nak pergi ke Syam, jauh. Orang Syam pula tak ada kerja pula nak pergi ke Yaman, jauh. Siapa yang akan jadi perantaraan? Orang Quraisy. Nah, mereka ni travelers dan traders. Mereka bukan invader, bukan. Mereka tak invade. Orang Quraisy ni tak boleh invade, dia tak pandai. Antara tycoon saya sebut tadi, Abu Sufyan, Hashim, siapa lagi? Abu Talib. Abu Talib ni kan yang bawa Nabi pergi ke Syam. On the way nak pergi tu ditahan oleh Bukhairah. Ya Abu Talib, budak ini bakal menjadi Nabi, bawa balik. Masa tu Nabi masih kecil lagi. Maksudnya Hashim ni tycoon juga, ya. Hashim lah, Abu Talib lah yang telah memberi injection kepada Bani Hashim di saat kena boykot. 2 tahun kena boykot. Tak ada ekonomi, memang habis, collapse. Kita baru 5 bulan banyak dah industri collapse. Bani Hashim kena boykot 2 tahun. Siapa yang inject? Abu Talib. Satu lagi Sayyidatina Khadijah. Ini juga tycoon yang besar. Khadijah ni dia owner syarikat trading import export Mekah Madinah. Maksudnya dia memang multi millionaire. Dia dipinang oleh orang-orang Quraisy, dia tolak mentah-mentah. Tapi bila Nabi SAW pinang, dia cair. Ini kehebatannya ada pada Rasulullah SAW. Baik. Sama juga dengan kita, tuan-tuan. Bila kita menyambut kemerdekaan, kita ada nikmat makan yang mencukupi, makanan yang cukup. Maka nak tak nak, syukur di atas nikmat itu, ya. Nikmat makan di sini samalah dengan nikmat ekonomi, nikmat kewangan yang cukup. Ialah mungkin kita tak mewah, tapi cukup. Bila ada cukup, maka itulah kaya, ya. Huwa aghna wa aqna. Allah mengkayakan seseorang dengan adanya sifat cukup. Dia bukan banyak harta. Banyak harta belum tentu kaya, sebab dia tak cukup. Ada orang tak banyak harta tapi dia cukup. Bila cukup, maka itulah kaya, ya. Bila banyak masa pergi masjid, cukup. Dia ada banyak masa nak mengaji Quran, ada banyak masa untuk solat duha, ada banyak masa untuk spend masa untuk agama, sebab dia dah cukup, dia kata, ya. Masalahnya kita ni, kita gagal nak buat dotted line di manakah kadar cukup dalam hidup kita. Kalau nak tengok cukup tak cukup, kita kena tengok orang yang tak ada. Kita ada apa, orang tak ada apa. Jangan tengok orang apa yang ada, kita tak ada. Kalau tengok orang yang ada, kita tak ada, kita akan rasa tak pernahnya cukup. Huwa aghna wa aqna. Allah mencukupkan dengan, Allah mengkayakan seseorang